Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian sekali lagi. Hari ini 3 hari bulan Ogos, dah 4 hari bulan Ogos dah. 4 hari bulan Ogos, tak lama lagi Najib Razak akan ditentukan keputusannya dalam SRC International Sdn Bhd. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, baru saja diterima satu dokumen yang sangat penting dan sahih menyatakan berapa sebenarnya kekayaan Najib Razak, berapa sebenarnya aset Najib Razak. Dan aset ini Najib Razak telah dedahkan sendiri, dan ini telah diterbitkan di banyak tempat. Saya ambil berita ini daripada hmetro.com.my. Najib mendedahkan aset sebanyak 4.49 juta ringgit Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak telah mendedahkan aset yang dimiliki oleh beliau, antaranya adalah deposit kepada Amanah Saham Nasional Berhad ASN, beberapa lot tanah dan rumah serta kereta mewah iaitu Mercedes-Benz dan Bentley Continental Flying Spur yang kesemuanya dianggarkan bernilai 4.49 juta ringgit Malaysia. Bekas Perdana Menteri itu telah membuat pendedahan berkenaan selepas SRC International dan sebuah anak syarikatnya iaitu Gandingan Mentari Sdn Bhd selaku plaintiff memperoleh perintah injuksi mareva daripada Mahkamah Tinggi di sini untuk menghalang beliau daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana asetnya yang bernilai sehingga 42 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, injuksi mareva adalah perintah sementara yang mengekang Datuk Seri Najib Tun Razak selaku defendant daripada melupuskan sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintiff dan defendant. Berdasarkan dokumen yang telah diperolehi oleh pihak media hari ini, Najib Razak yang ketika ini berumur 69 tahun telah mendedahkan bahawa aset miliknya di dalam afidavit tambahan yang difailkan menerusi Tetuan Syafiq & Co pada 20 Julai yang lalu. Antara aset yang dimiliki oleh Najib Razak adalah lot dan rumah di Pekan, di Kuantan, dan Genting Highland di Pahang, serta di Semenyih Selangor yang keseluruhannya bernilai lebih kurang RM460,000 Malaysia. Selain itu, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Najib Razak turut memiliki 5 kereta, iaitu 4 Mercedes-Benz dan sebuah kereta Bentley Continental Flying Spur yang diperolehi sebagai hadiah lagi. Sebuah motosikal Honda EX5 dan motosikal Kawasaki yang diperolehi sebagai hadiah yang bernilai RM252,000. Selain itu, beliau turut memiliki wang tunai berjumlah 1.2 juta ringgit Malaysia di dalam akaun Afin Bank dan wang pelaburan dalam Amanah Saham Nasional Berhad berjumlah 2.5 juta. Perkara itu kemudian telah disahkan oleh peguam Najib sendiri, iaitu Muhammad Farhan Muhammad Syafi ketika dihubungi oleh media. Tuan-tuan dan puan, Muhammad Farhan turut memaklumkan prosiding hari ini di hadapan Hakim Datuk Amar Jed Singh ditetapkan untuk perbicaraan bagi permohonan untuk penangguhan prosiding kes saman SRC terhadap Najib. Ini kes saman. Banyak betul kes Najib ni. Bagaimanapun pihaknya menarik balik permohonan itu. Katanya, kami menarik balik permohonan itu dengan syarat untuk memfailkan pembelaan kami dalam tempoh 2 bulan, katanya. Mahkamah kemudian telah menetapkan pada 13 Oktober ini untuk pengurusan kes saman itu, katanya. Pada 24 Mac yang lalu, tuan-tuan puan, Pesuruhjaya Kehakiman iaitu Datuk Muhammad Arif Amran Arifin yang membenarkan permohonan SRC dan Gandingan Mentari dalam saman SRC ke atas Najib. Ini saman bukan SRC yang Najib dah dikenakan penjara itu, bukan. Ini perkara lain. Mengarahkan ahli Parlimen Pekan itu untuk mendedahkan kepada peguam SRC secara bertulis aset beliau di dalam atau di luar Malaysia yang bernilai sehingga 42 juta dalam 30 hari selepas perintah itu diserahkan kepadanya. Muhammad Arif Imran turut mengarahkan Najib supaya tidak mengalih
tidak melupuskan, tidak mengendali atau tidak mengurangkan nilai asetnya di dalam dan di luar Malaysia itu sekitar sehingga 42 juta ringgit Malaysia, sehingga keputusan akhir saman itu dikeluarkan. Najib juga dibenarkan mengeluarkan dan membelanjakan wang daripada sebuah akaun bank atau sumber lain yang tidak melebihi RM100,000 sebulan untuk perbelanjaan sara hidup dan guaman, yang mahkamah ini menyatakan ia adalah termasuk dalam perintah injeksi reba mereka sementara diperolehi oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB. SRC adalah syarikat 1MDB dan Gandingan Bentaris dan Berhad adalah anak syarikat milik penuh SRC. Memfailkan writ saman itu terhadap Najib pada 7 Mei tahun lalu, tuan-tuan dan puan. Mereka mendakwa bahawa Najib telah melakukan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan memperoleh manfaat pribadi daripada dana SRC selain telah menyelewengkan dana berkenaan. Apa yang akan terjadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini? Yang pasti, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai orang duk kata kepada saya, nak kesian apa? Tapi saya manusia biasa. Saya memang kesian kerana pertama, saya tidak dapat nafikan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memang ada banyak jasa kepada rakyat Malaysia. Kerana itu saya rasa kesian dengan dia. Pada awal, pada pertengahan pentadbiran sangat bagus. Tapi akhirnya beliau telah terpalit dengan banyak kes 1MDB, penyelewengan wang, pengubahan wang haram, salah guna kuasa, pecah amanah, banyak lagi yang beliau sedang hadapi sekarang. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak Najib Razak perlu lalui di mahkamah? Amat banyak. SRC International, dia sudah pecah amanah, yang ini disaman jadi 2. Kemudian 1MDB Tenuh. Lepas itu adalah pengubahan audit, lepas tu di perbendaharaan negara, lembaga hasil dalam negeri. Adui, pening kepala. Kalaupun Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dipenjarakan, dia akan tetap turun naik mahkamah juga sehingga kes 1MDB ini selesai. Tidak tahu bila boleh selesai, tapi kita percaya dengan kehakiman perundangan di negara Malaysia pasti akan membuat perbicaraan terbaik, adil, saksama dan tidak berat sebelah. Saya percaya dengan mahkamah, saya percaya perundangan negara Malaysia antara yang terbaik di dunia. Jadi saya tidak ada apa-apa keraguan dengan perundangan Malaysia. Kalau Najib menang, tahniah diucapkan. Kalau dia kalah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, kena hadapi, itulah konsekuensi daripada perbuatan. Okey? Rakyat boleh memaafkan tapi tidak akan melupakan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat menyambut bulan kemerdekaan. Belum hari kemerdekaan tapi bulan kemerdekaan, dan pada bulan September nanti untuk Hari Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye.